Dalam video aku kali ni, aku akan sampaikan pendapat aku kenapa POS Malaysia perlu bagi bonus kepada pekerja mereka. Jom! Assalamualaikum and hi guys, apa khabar korang semua? Aku harap korang sihat walafiat dekat sana. Kepada siapa yang dah subscribe channel aku, korang semua memang handsome dan cantik dan kacak bergaya. And pada korang yang baru jumpa channel YouTube aku, nama aku Nome. Aku harap korang boleh subscribe untuk korang updated dengan video-video terbaru daripada aku akan datang. Tanpa membuang waktu, jom kita check apa konten video aku untuk kali ini. Jom! Semenjak kebelakangan ni, korang mesti perasan yang netizen dekat Malaysia ni meluahkan rasa simpati dengan postman ataupun penghantar kurier parcel, terutamanya daripada mereka yang bekerja dengan POS Malaysia. Sebab dalam keadaan yang sekarang, diorang menghantar jumlah parcel harian yang bertambah dan semakin banyak setiap hari. Sebab pada musim PKP ni, jumlah parcel meningkat lebih daripada 2 kali ganda daripada biasa. Yelah, pada musim PKP ni kan kita diperintahkan oleh kerajaan untuk kekal di rumah dan hanya keluar kalau kita ada urusan yang betul-betul penting saja kat luar tu. So secara tidak langsung meningkatkan penggunaan warga net untuk membeli barang secara online. Dan bila orang ramai beli barang secara online, maka bertambah banyaklah kerja-kerja abang postman kita kat luar sana tu untuk memastikan barang yang kita beli sampai ke alamat yang betul. Sebelum ini kita tengok viral satu posting di laman sosial melalui seorang pengguna Twitter yang bernama Aisyah Humairah yang telah berkongsikan ceritanya berkenaan dengan seorang postman yang dilihat menangis. Perkongsian ini telah mendapat lebih daripada 25,000 komen di Twitter sahaja. Dan aku percaya tambah dengan blog, Facebook dan Twitter, lebih daripada 100,000 reaction telah berkongsi pandangan tentang isu ni. Tadi lepas abang postman ni selesai hantar surat dan barang yang aku beli online tu, ada orang call dia. Lepas jawab call tu, dia terus duduk termenung di situ dalam keadaan basah lencun. Masa tu tengah hujan lebat. Aku tengok muka dia memang sedih. Aku segan nak tanya sebab aku ingat dia baru putus cinta ke apa ke kan. So aku suruh adik aku tanya dia kenapa muka dia nampak sedih. Mulanya dia tak nak kata apa-apa. Bila ditanya 2-3 kali, akhirnya dia jawab. Dia kata kawan dia call tadi beritahu tahun ni dorang tak dapat bonus. Alamak, sedihnya. Katanya tak pernah lagi jadi macam ni. Tahun lepas dapat juga RM1,000, tapi tahun ni tak dapat langsung. Dia kata dah lah kerja semakin banyak tapi bonus tak ada pula. Dia cakap dalam keadaan sebab dan meleleh air mata jantan dia. Dia kata dia sangat berharap dapat bonus tu. Bukankah sejak PKP ni barang POS Malaysia semakin banyak sangat? Bila barang semakin banyak, bermakna untung semakin banyak. Lagipun minyak dah semakin kurang kan? Kenapa tak boleh bagi bonus kepada staf kamu? Sepatutnya kena bagi lebih dari tahun lepas, bukannya langsung tak bagi. Banyak lagi apa yang dicakap oleh Aisyah Humairah tadi tu. Dan kalau korang nak tengok siap dengan komen netizen dekat posting tu, korang boleh cari kat Twitter sendiri. Yelah, masa musim PKP ni lah kita dapat tengok, selain daripada pekerja keselamatan ataupun pekerja kesihatan, nurse, doktor, polis, askar, sebenarnya bukan dorang ni je antara frontliner yang ada dekat luar sana tu. Selain tu, pekerja dalam bidang logistik seperti POS Malaysia dan juga kurier-kurier yang lain yang ada kat Malaysia ni, dorang ni juga kita boleh isytiharkan sebagai frontliner sebab dorang ni bergadai nyawa untuk memastikan servis kepada pengguna tidak terputus dalam waktu-waktu kegawatan macam sekarang ni. Akibat daripada post yang telah viral dekat satu Malaysia ni, POS Malaysia Berhad telah terpanggil untuk memberi penjelasan berkenaan dengan isu ini. Menurut sumber syarikat tu, pihak pengurusan ketika ini sebaik mungkin sedang cuba memperimbangkan aliran tunai ataupun cash flow. Ketika ini pengurusan cash flow syarikat sampai ke tahap hari ini di mana segala perbelanjaan keluar dirancang sebaik mungkin supaya perkara-perkara seperti gaji tidak terjejas. Pada ketika ini keadaan kewangan cash flow syarikat tidak mengizinkan untuk sebarang bonus. Dalam pada itu, sumber memaklumkan bahawa tiada pembuangan kerja yang dilakukan syarikat itu meskipun berdepan situasi sukar. Jelasnya sistem kewangan POS Malaysia
terbahagi kepada 4 segmen, iaitu Kurier atau Pos Malaysia, surat, retail, runcit atau transaksi di pejabat pos dan perniagaan antarabangsa. Menurutnya lagi, berlaku peningkatan dari segmen Kurier atau Pos Malaysia, namun 3 segmen lain mencatatkan penurunan yang ketara. Walaupun peningkatan di Kurier atau Pos Malaysia adalah tinggi, tapi penurunan segmen surat adalah 50%, manakala penurunan dari 2 segmen lain adalah lebih dari 60% dari 18 Mac hingga kini. Jelasnya, media ini difahamkan Pos Malaysia telah memberi bantuan sebanyak RM250 kepada kira-kira 23,000 kaki tangannya sepenuh bulan Ramadan bagi meringankan beban. Tidak puas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak Pos Malaysia Berhad ni, netizen yang berwibawa di luar sana tu telah menjalankan kaji selidik tentang isu ini. Walaupun seperti yang kita tahu, netizen sekarang ni dorang dah mula sibuk sebab ada company yang dah buka dan bekerja seperti biasa, ataupun alternate day, ataupun pada mereka yang telah mula membuat persiapan untuk hari raya hujung minggu ni. Tapi no! Perkara ini mesti disiasat. Ramai netizen yang mempersoalkan berkenaan kepayahan postman-postman dekat Malaysia ni. Ada yang berkongsi gambar dekat laman sosial orang yang menunjukkan macam mana dorang bawa barang time PKP ni. Dorang nak menggambarkan yang betapa banyaknya barang yang telah dibawa semasa musim PKP ni. Kalau kita boleh tengok, motor-motor postman ni habis overloaded dengan parcel. Tetap rempuh juga hujan panas atas nama tanggungjawab. Kalau korang fikir bukan saja tanggungjawab, keselamatan dorang ni pun menjadi persoalan. Kalau dah bawa barang banyak-banyak macam ni, macam mana dorang nak balance? Mungkin benda yang tidak diingini tu lebih mudah berlaku. Pos Malaysia dikatakan menerima lebih 2 kali ganda daripada kapasiti biasa bungkusan sehari semasa PKP. Dengan itu, penghantaran turut dibuat bermula 8.30 pagi sehingga 7 petang termasuk hari Ahad untuk memastikan parcel-parcel itu dihantar dalam waktu yang ditetapkan. Aku ada jumpa beberapa video dekat YouTube yang menunjukkan bagaimana keadaan dalam pusat pemprosesan parcel Pos Malaysia di waktu PKP sekarang ni. Jom kita layan video ni. Banyak kan. Aku tak tahulah macam mana diorang boleh make sure barang-barang tu tersusun dan juga barang tu sampai ke alamat yang betul. Kalau korang tengok tu memang bersepah-sepah kan. Tapi diorang tahulah itu kerja diorang kan. Selain daripada tu, ada satu post ni dekat Twitter. Apa yang dia buat, dia ambil annual report 2019 dekat Pos Malaysia punya website. Dia jadikan sebahagian daripada report tu sebagai bahan untuk dia memperjelaskan pendapat dia berkenaan dengan isu ni. Dia telah buat comparison gaji top shareholder Pos Malaysia dengan gaji postman. Untuk cover pekerja daripada 5 top shareholder Pos Malaysia ni, Pos Malaysia kena memperuntukkan sekurang-kurangnya RM4.3 juta setahun. Kalau korang nampak dekat dalam table ni, dia ambil minimum dia punya peruntukan, dia tambah semua, lepas tu dia dapat 4.3 juta. Benda ni dalam setahun. Lepas tu dia bahagikan dengan gaji basic postman, iaitu 1,300 sebulan. So bila kita bahagi 4.3 juta dengan 1,300, kita akan dapat bajet untuk gaji lebih daripada 3,300 postman dekat Malaysia ni. Bajet ni sama untuk dibayar dengan 5 top shareholder daripada Pos Malaysia tu tadi. Tapi memanglah kita tak boleh nak buat simple comparison side by side antara top shareholder dengan postman yang macam ni. Sebab comparison ni tak adil untuk top shareholder tu sendiri. Tapi apa yang aku cuba nak tunjuk kat korang sebenarnya, dalam mana kita menerima tekanan yang hebat daripada kesan pandemik, adalah wajar kalau kita minta pihak Pos Malaysia ini meneliti balik keadaan semasa, terutamanya keadaan pekerja mereka sendiri. Sebagai contoh,
kita tengok Singapore Post. Singapore Post ni adalah national courier negara Republik tersebut. Apa yang diorang buat adalah diorang potong gaji top management level diorang daripada April 2020 yang lepas. Top rank management ada yang dipotong gaji sehingga 5% dan kenaikan gaji dan promotion ditahan. Benda-benda yang macam ni lah yang patut kita tengok Post Malaysia buat. Tapi tak apalah, mungkin saiz dan model bisnes Malaysia dengan Singapore ni tak sama. Tapi apa salahnya kalau kita ambil benda yang baik daripada dorang untuk kita jadikan pengajaran kan. Tapi dalam kita mengeluh nasib postman dekat Malaysia ni, kita juga perlu tahu yang mana Post Malaysia setakat tahun lepas, company ni telah mengalami kerugian yang paling besar dalam sejarah. Mungkinlah ada information yang kita tak tahu ataupun tak sampai kepada pengguna bawahan seperti kita ni. Tapi apa yang pasti, kita kena percayalah dengan management Post Malaysia ni untuk menangani ataupun menilai kembali isu ni, terutamanya menjelang musim perayaan kali ni. Okeylah, pada pendapat aku rasa pihak Post Malaysia ni perlu memberi lebih daripada RM250 macam yang dia cakap tadi tu sebagai sumbangan untuk persediaan musim perayaan ni kan. Setidak-tidaknya setengah bulan gaji pekerja-pekerja Post Malaysia ni. Itu yang paling minimum pada pendapat aku. Sebab apa? Kalau korang tengok ada satu post daripada Twitter, dia ada tunjuk satu payslip daripada postman yang dah bekerja daripada tahun 1997 hingga 2019 guys. Dah 22 tahun dia kerja. Gaji pokok dia masih tak lebih daripada RM1,850. Ini bermakna gaji postman ni memang menaik dengan kadar yang amat perlahan. Dan kalau tak ada bonus, mestilah teruk keluarga diorang dengan kekurangan pendapatan daripada situ. Sebab bonus ni kan selalunya diberi pada musim perayaan. Itu tak masuk lagi kalau family tu besar, lebih daripada 5 orang. Macam mana diorang nak membagi-bahagi duit yang ada kan. So guys, aku rasa itu adalah pendapat aku. So macam mana pula dengan korang? Mungkin pendapat kita tak sama. So kalau korang ada pendapat korang sendiri, apa kata korang komen dekat ruangan bawah ni, supaya kita boleh berkongsi-kongsi pendapat berkenaan dengan isu ni. Tapi komen yang murni-murni je tau. Jangan nak mencarut ataupun nak bagi komen yang negatif dekat bawah ni. Nanti tak pasal-pasal korang dapat masalah. Okay guys, sampai kat sini je lah video aku kali ni. Kalau korang minat konten yang ada dekat dalam channel aku ni, please consider untuk subscribe. Stay safe guys. Bye.